A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya datang ke rumah saya. Ahlan wa sahlan. Fi hadzal yaum, yaumil jumu'ah, hari Jumaat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafiruna wal musyrikun. Ahmaduhu 'ala ni'amin lam tazal tatra wa ashkuruhu bi irsalih 'ala Muhammadil alamin basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yahuttu biha an syahidiha wizra wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi a'adza bihi ba'da dhillah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi alladhina rafa'allahu lahum dhikra. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Hari ini kita mulai satu pencerahan, pencerahan berkenaan dengan ilmu tauhid. Kita namakan tajuk dia pada hari ini, memahami, mempelajari ilmu tauhid adalah satu mata pelajaran yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Dia adalah mata pelajaran yang baik bagi setiap manusia. Kalau dalam hukum di sana, dalam Quran, dalam hukum fiqh, panggil seharian dan setiap masa dipanggil musannif, memberikan nama tu, wajib mempelajari. Macam itulah. Jadi kita cabuh di sini semestinya mesti mempelajari ilmu tauhid. Ilmu yang ada sekarang ni banyak mengkhabarkan, menyampaikan, menceritakan tentang kepahaman akidah menuju kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan saya mendengar pencerahan penterjemah tu lari simpang tajuk, menyimpang perkataan yang sebenar. Contohnya sifat 20. Bukan mata pelajaran, bukan ilmu daripada Allah Ta'ala, dan tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam buku-buku yang diwajibkan mata pelajaran. Jadi nampaknya di sini dijadikan satu pelajaran yang tidak baik. Duduklah di situ. Allah. Awak teruk. Jadi mata pelajaran yang ada sekarang ni biasanya dipergunakan di surau, di masjid-masjid. Popular dengan ilmu sifat 20. Sesungguhnya tuan-tuan, ilmu sifat 20 ni bukanlah daripada Allah Ta'ala. Bukan. Dia, iaitu sifat 20, bukan mata pelajaran yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala ataupun hadis Nabi. Tak ada, cakap kukuh pun tak ada. Inilah dia sifat 20, firmannya mengatakan sekian-sekian. Tak ada. Inilah dia ilmu mengenai diri. Dalil firman dan hadis. Tak ada. Inilah dia ilmu mengenai diri, mengenai Allah Ta'ala. Ini dia firman, ada hadis, ayat yang keberapa? Tak ada. Sungguhlah perkataan ini. Ada baru dengan kasyaf. Sungguhlah perkataan ini. Kasyaf betul tak rasul. Pakailah ilmu kasyaf. Tak ada. Tak ada firman suruh pakai. Ni ilmu kasyaf. Tak suruh. Adakah firman? Ni ilmu kasyaf. Pakailah. Ni ilmu laduni. Pakailah. Tak ada dalam firman. Tak ada. Tak suruh buat. Kenapa perkara-perkara yang tak ada tak suruh buat?
nak buat juga. Arti kasyaf ni orang nampak terus mata, terus menerus. Oh ini, oh kena apa ni? Saya kena anjing dan babi. Mesti sama dengan ayat biasa, ayat tanah 6. Ayat biasa tu ayat mutlak 1, 7. Tu terang jelas namanya kasyaf. Tak ada terlindung kepahaman. Tu namanya kasyaf. Bukan kasyaf tu khayal. Tahu benda di balik tunggui. Tahu benda dalam gua. Mengarut. Itu semua kena teropong. Kena pakai alat-alat radar. Hari tu kapal terbang NMMH siapa jatuh tu. Pakailah kasyaf. Mana ada kasyaf tu? Seluruh muka bumi. Siapa salah seorang kasyaf? Boleh abang. Pakai ilmu kasyaf kalau boleh. Tak boleh. Tak ada. Ilmu tilik menilik. Ilmu belik-belik. Ilmu tenung dalam ayak. Tengok dalam sirih. Ilmu jampi-jampilah. Tak boleh. Salah seorang baru-baru ni nama dia Fauzi. Dia main ke rumah saya. Dia ceritalah hal-hal dia. Jadi Tok Bomo. Orang panggil dia, tanya dia. Orang-orang kampung tanya. Adalah orang-orang yang berkenaan, berhubung kait dengan perkara ni mustahak. Nak cari di mana kubur gajah. Gajah ni di zaman dulu, zaman sebelum Sultan Idris lagi. Tok Nik dia kerja belah gajah-gajah. Gajah tu mampu kot. Lepas tu nak kambuh lah. Sultan ada kuda. Kuda dia dah tua mampu. Nak kambuh lah. Nak tahu di mana kubur tu. Jadi, ada setengah berpendapat. Panggil Fauzi dia ni Tok Bomo boleh tahu. Ilmu macam ni Allah Ta'ala tak buat. Tak boleh pakai. Islam perlu kepada dalil bukti yang kukuh, ilmu logik, ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu balaghah. Nak makan nasi, walaupun Islam layak minum nasi, bukan boleh makan nasi. Nak mandi. Duduk atas pucuk api mandi, mana boleh? Tak sesuai, tak kena. Mesti kena betul keperluan dia. Nak tidur. Nak tidur. Tidur atas apa? Aku tidur atas kaca. Tak betul. Boleh tidur tapi tak betul. Jadi hendaklah perkara tu logika, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu balaghah, ilmu penyesuaian ataupun dipanggil mufid atau dipanggil selain daripada mufid dipanggil apa lagi dalam tata bahasa ni dipanggil lafzun mufid, lafzun murakkabun. Cakap susun cakap. Mufidun bil wadai. Sempurna lagi ada dalil bukti. Wadai itu dalil Al-Quran dan hadis. Ini tak ada satu mencerahkan percakapan itu, membuktikan percakapan itu, tak ada pun. Tiba-tiba saja hang tunjuk ni kubur gajah, ini di sini. Di sini kubur kuda. Mesti DNA. Tengok, betul ke ni kubur gajah? Bawa doktor buat kajian. Baru betul. Jangan cakap suruh aku terima macam tu. Macam tu Islam tak mau terima. Tak boleh pakai ilmu tu. Mesti ada bukti. Proof bukti yang betul. Samalah ucapan tauhid. Ilmu yang kita mempelajari. Katalah ilmu kasyaf. Arti kasyaf ni terbuka dinding terlepas lepas daripada dindingan. Allah Ta'ala tak buat macam tu, kena belajar. Tiba-tiba saya jadi orang terpelajar. Tiba-tiba saya ada sijil daripada universiti, tak boleh belajar pun. Tak ada ilmu macam tu. Mesti kena belajar. Hang nak belajar apa? Ilmu matematik. Belajar apa ni? Electrical, mechanical. Mesti ke tempat dia. ILP. Ipuh latihan perindustrian. Ipuh latihan elektrik. Tempat-tempat dia semestinya mempelajari. Ini tiba-tiba ada sijil
Saya mimpi saya ada sijil. Saya mimpi jadi doktor. Saya mimpi jadi ada sijil. Mimpi jadi doktor. Mimpi jadi tok bomo. Mimpi operate orang. Mimpi jadi tok bidan. Boleh pakai ke? Pergi doktor, hospital minta. Saya nak minta kerja. Kerja apa? Minta doktor. Ada sijil? Saya mimpi saya jadi doktor. Tolak. Tak boleh pakai. Gila. Oh, saya diisytiharkan sebagai satu orang yang kasyaf. Saya tahu tengok sebalik bukit semua saya nampak. Tengok. Apa ada balik tembok ni? Apa? Tak ada orang tahu. La ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kami tak buat perkara-perkara pelindung mata. Kami tak buat. Tengok macam ni nampak TV. Tengok macam ni nampak kubur. Dia tak nampak kubur, nampak hintan tu itu. Pembohong mata hang. Jangan bohong. Mana ada Allah Ta'ala buat macam tu? Tak ada logik. Unlogical bahasa Inggeris, tak logik. Lagi pula pocong waktu malam macam melompat, siang tak melompat. Kenapa kamu mempercayai sangat perkara-perkara yang tak masuk akal, tak logik akal? Tak boleh terima. Manusia dianjur, dilatih daripada kecil minum susu ibu. Lama-kelamaan biasa minum perubahan makan minum sehingga makan nasi. Tak ada pula dilatihnya makan pasir. Kuih tua makan batu. Tak logik. Lepas makan batu, kayu pun boleh makan. Mana ada, tak logik. Allah Ta'ala tak buat. Misi susunan yang begitu ampuh, sesuai pada tempatnya. Namanya mufid. Ataupun dipanggil bil wadai. Dipanggil juga murakkabun, susunan. Juga dipanggil lafzun. Namanya ilmu-ilmu ni dipanggil matan. Ada matan barahin, ada matan jarmiyah. Jadi i'rab ada 14. Kena tahu satu persatu, kena faham. Ini banyaknya faham songsang. Tok Alan tanya tadi. Bukan tak mengaji ke, saya mengaji. Ilmu kasyaf tak boleh pakai. Adakah firman mengatakan siapa kasyaf tak payah mengucap? Siapa kasyaf? Siapa kasyaf lepas syirik? Tak ada. Tak ada. Hang apa? Ilmu kasyaf. Mana hang dapat? Mana institut? Mana kolej mengajak hang jadi kasyaf ni? Tak ada kelas. Tak ada didikan seperti itu. Tak ada. Mengapa manusia kebanyakan jadi rosak kepahaman songsang seperti ini? Ilmu tauhid itu mesti mempelajari cara betul. Tata bahasa yang betul. Dilengkapi ilmu tauhid itu ada Quran tu, diturun Quran tu ada bahasa furqan. Arti furqan ni membeza-bezakan. Differentiate bahasa Inggeris dia. Bangku dengan tilam tak serupa. Kepiah lebay ni dengan telefon tak serupa. Furqan. Berbeza. Kami kemas kinikan Quran itu dengan Furqan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan lah diturunkan Quran itu sebagai bahan bacaan, juga jadi mata pelajaran, memberi pembezaan, memberi petunjuk sekalian manusia. Bagi sesiapa yang mau menerima petunjuk. Bagi sesiapa yang mau. Orang yang tak mau tak dapat. Orang yang mau saja dapat. Dan kami kemas kinikan Quran itu dengan Furqan. Penghidupan seharian, nama-nama tempat-tempat, kawasan-kawasan pun. Orang-orang yang buat kajian tentang perhilitan
binatang-binatang dalam hutan. Ini kawasan bewok, ini kawasan rimau, ini kawasan ular, semua ada kawasan. Rimau ni memerintah kawasan ni. Rimau akak kawasan ni, rimau kumbang kawasan ni. Buat kajian tengok. Buaya yang berjenis panjang. Buaya jenis buaya mulut pendek, mulut lentik. Berbeza-berbeza, ada furqan. Semua ada perbezaan. Negara-negara negeri ni semua ada, umur kita pun ada sempadan. Furqannya, ni kalau mengaji tak ada sempadan membantai semua serupa. Maka Quran, maka ucapan tauhid mesti ada. Ucapan-ucapan yang sesuai dengannya. Kami kemaskinikan tata bahasa Arab, tata bahasa Quran itu dalam bahasa Arab, kalimah tauhid itu bahasa Arab. Kami sempurnakan ucapan tauhid itu dimulai dengan kalimah tauhid itu bayan, mantik, balaghah, al-irsyad wa ta'dib, nahwu dan sharah. Grammar lah kita panggil. Dimulai dengan huruf alif, asyhadu alla ilaha illallah. Apakah itu asyhadu? Ada juga setengah-setengah tu dia mai depan saya. Tak payah teruk-teruk macam tu. Saya pun setuju, saya pun mau suka tak payah, tapi firmannya macam mana? Habaq kata tak payah macam tu. Suruh mudah-mudah macam hang cakap tu. Apa dia? Masak nasi pun kacau elok. Baru boleh masak, hang tak jaga hangit. Hang suruh bantai bedai macam tu saja. Hang ni ada akal ke tak ada akal? Kewarasan hang hilang. Canggah dia dengan cukup, canggah dengan bahasa ilmu. Mampu dah, dia kena. Maka perlulah, wajiblah kita mempelajari. Alif di hadapan awal tu perkataan asyhadu, asal perkataan alif, nun alif. Ada nun alif. Ana, isim mana? Yashhadu ada huruf ya. Yashhadu. Jadi dimasukkan, diseragamkan, disempurnakan cakap tu supaya lebih elok. Tata bahasa dia lebih efisien, lebih mudah, lebih senang, lebih kemas, lebih begitu wibawa. Dibuangnya nun alif tinggal makna sama. Yashhadu dibuang ya, tinggal syahadu, makna sama. Isim mudhari'. Aku ataupun aku naik saksi. Makna sama. Diarahkan dalam pengertian ini supaya setiap individu yang melafaz, yang mempelajari ilmu tauhid mesti aku naik saksi. Kena naik saksi. Kena memahami apakah itu naik saksi. Selepas saja bahasa yashhadu, datang pula huruf an. Datang pula huruf lam alif. Allah tu lil taukid. Supaya kamu bersungguh-sungguh ataupun cakap ataupun memahami bersungguh-sungguh. Cakap qasam lil taukid, menekan supaya kamu lebih memahami. Lam tu lam nasab ataupun lam jazam, supaya kamu mengambil kepahaman yang jazam, yang putus. Apakah itu tiada Tuhan? Berketurunan, berbangsa nasab. Keturunan dia, kerja dia, pengcakapan itu nasab tu. Semua jenis-jenis unsur Tuhan nak ditolak. Kena faham baik-baik. Bukan suruh tu tolak Tuhan berhala tu. Bukan suruh beriktikad Tuhan berhala tu. Pergi depan Tok Kong benci berhala tu. Bukan dia. Bukan maksud macam itu. Duduk di rumah kutuk berhala tu. Tak betul. Dengar pada Cina, India, Hindu atau dengar pada orang Yahudi. Apa hang ni kutuk-kutuk Tuhan kami? Tak betul. Maksud tiada Tuhan bukan berhala-berhala. Maka di sini setiap individu yang mengucap, sebelumnya ada berhala-berhala yang ada ni, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata, berhala-berhala Al-Asnam ni. Berhala India, tokong Hindu sebelum ada. Mantak Sansih kah, Tau Bok Kiong kah? Saya sebutlah nama berhala tu. Ada di sini ada nama Tau Bok Kiong. Ada nama berhala tu Mantak Sansih. Kesucian bagi orang-orang Cina. Kita tak perlu kutuk, tak perlu benci Tuhan tu. Allah Ta'ala tak suruh tolak Tuhan tu. Tuhan lain. Sebelum ada berhala ni, ada lagi satu Tuhan. Sama datangnya pengertian tauhid. Azali, awal. Daripada azali lagi. Maka diperintah kepada Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Bukan aku cadang, bukan aku teringin, bukan satu perancangan, bukan satu projek Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Ini, dia angkat percakapan tu, ada huruf tasydid. Sungguh-sungguhlah. Aku nak mengadakan satu orang yang berkelayakan. Ini ada huruf ya di situ. Ya di situ bawa arti, ya milik aku. Mengajarkan satu orang sebagai ganti aku khalifah di muka bumi ini. Memahami perkataan ini. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah Ta'ala kemaskinikan orang yang berkelayakan. Dia kemas semua. Tapi yang layak bercakap, yang layak mengucap, yang layak bertutur, layak beramal, layak mengambil pengertian kepahaman, ilmu tauhid, disediakan. Siapa orang tu dibuat? Al-Ahzab ayat 72. Inna aratna al-amanata 'ala as-sama'i wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami amanah kepada langit, bukit, buka, gunung, ganang, tak sanggup menerima. Kerana apa? Tak sesuai, tak layak. Nak bagi kepada langit mengucap, tak ada mulut. Nak bagi pada langit berfikir, tak ada akal, tak ada otak, tak sesuai. Yang sesuai manusia. Setelah manusia terima, jadi maha zalim, maha sombong, lagi maha bodoh. Sehingga macam tu Allah Ta'ala kata, kami amanahkan. Apa yang diamanah di sini? Kena mempelajari. Jadi tiba-tiba tak belajar apa yang diamanah. Aku nak saksi itu apa? Tiba-tiba lafaz, kata macam itu saja. Sungguh-sungguhlah bodoh orang ni. Tak mengambil penyaksian dengan sempurna. Oleh itu, hendaklah setiap individu yang kami kemaskinikan dengan akal fikiran, mata, telinga, tangan, hidung dan kaki, kulit, bulu, rumah, daging, tulang, otak dan benak. Kami buat pula lagi pandangan, penglihatan, penciuman, perasaan, gerak dan diam. Kami buat lagi pula dalam mata itu dapat melihat, membezakan, terus menerus masuk ke otak supaya dia sesuai. Ini dikatakan kemas kini supaya layak berkelayakan, berkedudukan, layak mengucap kalimah tauhid, iaitu manusia. Yang kami amanah kepadanya, kalau baca yang di luar-luar, kita baca yang dalam halus-halus dulu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kami amanah. Kulit, bulu, rumah, daging, darah, tulang, otak, benak, pandangan, penglihatan, penciuman, perasaan, gerak dan diam, kami amanah. Dan lain-lain lagi. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, kami amanah juga. Keseluruhan, ni lalat, burung bangkai, maka bencilah oleh kamu. Tak disuruh. Dipergunakan. Allah Ta'ala pergunakan lalat untuk menghaluskan, melupuskan bau-bauan busuk. Kami buat anjing, kami buat babi. Jangan benci, jangan buat marah dia. Untuk penyelesaian perkara-perkara yang kamu tidak faham. Disebut dalam Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Demikian lagilah kami jadikan contoh-contoh, tamsil-tamsil ataupun perumpamaan-perumpamaan. Kebanyakan manusia tak faham, kecuali orang yang berilmu, kecuali orang yang memahami. Oleh itu, hendaklah kita mempelajari supaya kita faham. Balik semula pada pengertian tauhid, tadi saya bawa tu, saya layari supaya kamu semua dapat memahami apakah itu perkataan asyhadu, aku naik saksi. Jadi semestinya menaik saksi, mengambil penyaksian daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kiri kanan, kanan kiri. Luar dan dalam, dalam dan luar. Tengok keseluruhan. Tengok, bukan tengok perhati tu, kenal tengok tangan jari macam tu, suruh heran macam tu, bodoh macam tu, bukan. Tengok di sini mengambil penyaksian. Melihat di sini mengambil penyaksian. Apakah setitik darah? Ada aku punya. Jawab terang. Tak ada. Sehelai bulu rumah, sehelai bulu rambut, aku punya buat sendiri. Mak aku bagi, pak aku bagi, ni waris pada aku, bukan Allah Ta'ala punya. Pun tak ada.
seketir tulang, sekeping daging, seketir daging, setitik air, apa juga yang ada seluruh juzuk badan kita, jelas, terang, tak ada suatu pun kepunyaan kita. Ini diamanah, suruh jaga baik-baik, guna ke tempat yang betul, tempat yang benar. Jangan guna kepada tempat yang salah. Parang dekat mana? Kapak guna kat mana? Chainsaw mesin guna kat mana? Pisau kecil guna kat mana? Pisau cukur kat mana? Pisau cukur pergi belah balak, potong balak, mana boleh? Jadi wad'u syai'un fi mahalli, unzur ila mahal. Lihat, tengok, kena pada tempatnya. Unzur ila mahal, tengok pada tempatnya. Paku 1 inci macam mana, 2 inci macam mana, tak perlulah saya cakap. Tapi saya nak cakap juga, saya nak habaq juga supaya lebih detail kepahaman tauhid tu. Jadi aku nak saksi, maksudnya aku nak saksi di sini supaya kita mengambil perincian lebih terang, lebih jelas. Jawapan dia, tiada ada suatu pun kepunyaan kita. Dah kata dah, tak ada suatu pun kepunyaan kita. Dah berulang-ulang kali kita kata, tak ada suatu pun. Semua kepunyaan Allah Ta'ala. Tengok daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kaki kanan. Tu jawapannya, tak ada kepunyaan aku. Kepunyaan milik Allah Ta'ala. Bermakna perkataan tadi, kata tak ada, bukan kepunyaan. Dah nafi dah. Dah isbat dah. Dan mengiya kepunyaan Allah Ta'ala dah. Tak ada satu pun. Tetapi dia tak tengok, tak pandang, tak tengok sehabis-habis. Tukang kata tu. Tukang kata apa? Kata apa? Bukan aku punya. Tu dia kata bukan. Tukang kata bukan tu. Bukan aku punya. Dia pandai kata bukan aku punya. Dalam perkataan bukan tu, ada qudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama', ada basar, ada kulit, bulu, rumah, daging, darah, tulang, otak, bonak. Semua ambil pakai balik. Bermakna nafi sebab tadi pembohong. Ni penipuan di sini berlaku. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adakah tidak kamu lihat orang-orang yang mendustai agama? Kamu hanya pandai kata, pandai ucap saja. Ayat 100 Al-Mu'minun. Bukan Allah Ta'ala perli. Bukan sengaja Allah Ta'ala kata. Ini sungguh-sungguh Allah Ta'ala kata. Kalla. Huruf larangan. Huruf nahi. Huruf lam jazam. Tidak, sama sekali tidak. Itu hanyalah perkataan yang kamu kata tu. Sedap didengar, sedap sebut di mulut. Berulang kali kamu kata, tiada kau kebayaan aku. Tiada. Tetapi kamu menyimpan syirik yang amat terlindung. Padahal bukan amat terlindung. Saya katalah amat terlindung. Sebenarnya orang-orang ni, orang yang melafaz kalimah tauhid ni, tidak mengambil perhatian. Tidak mengambil ucapan, ambil faham yang sebenar-benarnya. Apakah yang sedang berkata, tukang sedang berkata, tuan yang sedang berkata, la haula wala. Kata la haula wala, ucapan tu sedap bunyi mul, tak ada daya, tak ada upaya. Daya yang ada di sini semua kepunyaan Allah Taala. Perkataan tu betul, makna tu betul, ucapan tu betul. Tapi maksud hala tujunya syirik. Syirik sebab tukang kata tu tak termasuk jadi la haula wala. Dia pandai dia kata saja la haula wala, dia tak jadi. Dia tak jadi la haula wala. Nampak tak terlindung syirik tu? Sebenarnya bukan terlindung. Bukan misjustice. Bukan misjustice. Bahasa Inggeris bukan terlindung. Bukan terlepas pandang. Tak jalan akal. Tak jalan akal. Perkataan ini bukan main-main. Bukan merapu-merapu. Innahu, bahasanya dia Quran itu, iaitu kalimah tauhid. Belum ada Quran yang sebuah buku 30 juzuk tu. Kalimah tauhid dulu ada. Quran. Datangnya zaman-zaman kemudian seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dia 10 ayat. Quran. Tapi tak sempurna macam di zaman Nabi Muhammad. 30 juzuk. Asyhadu an la ilaha illallah tu Quran juga, bukan tak Quran.
Lebih efisien, lebih baik, lebih kemas lagi diperbuat disusun oleh para sahabat. Yang susun yang buat tu Sayyidina Osman. Sayyidina Osman nak buat pun, nak dapat kebenaran daripada Rasulullah pun lama. Kena berpuasa. Lepas berpuasa, Abu Bakar puasa. Puasanya Sayyidina Osman. Hang orang lagi. Tengok perkataan dia. Hang manusia lagi. Tak boleh. Jangan susun Quran. Ni kalamullah. Lepas Osman kena puasa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pula tengok. Hang bau busuk. Bau orang. Tak boleh. Tak boleh pakai. Mai Sayyidina Ali pula puasa lagi. Hang puasa berapa lama? 90 hari. Tak boleh. Tambah lagi 3 bulan. Puasa demi puasa, demi puasa, demi puasa. Itu penelitian. Itu nak susun Quran. Padahal Quran kalam dah ada. Nak susun saja. Betapa indahnya, rumitnya kalamullah. Sungguhlah Quran ini. Innahu bahasanya dia. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bilhal. Ini dia bukan perkataan olok-olok. Bukan senda gurau. Bukan perkataan yang dibuat oleh macam kitab buku hang tuah tu. Tun Tri Lanang. Bukan. Dia bukan. Dia betul-betul Quran datang daripada Allah Ta'ala. Sungguh indah tata bahasanya. Oleh itu hendaklah memahami. Sebagai contoh saya kata indah sungguh tata bahasa dia. Saya bawa satu contoh layari kepahaman ni. Buka di dalam surah Wan-Nazi'at atau Amma Yatasaalun. Ayat 20 menjelaskan wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Mengantuk tu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Bukit bukau, gunung ganang diterbang ke udara, maka jadilah ia bayang-bayang. Bukit bukau, gunung ganang diterbang ke udara, maka jadilah ia bayang-bayang. Perkataan ini dah lama diucap, dikata, bukannya baru. Tak pernah pun bukit tu terbang macam kawai terbang. Tetapi perkataan kata terbang. Mesti dah lebih jelas. Cakap ni cakap qiyas. Bukan qiyas bodoh, qiyas indah. Surah Amma Yatasaalun. Bukan qiyas bodoh, qiyas yang cukup indah. Cuba tengok perkataannya. Bukan qiyas perli-perli macam kita cakap. Qiyas yang tajam. Jadi kebanyakan ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, datuk-datuk yang mengajar ilmu pengetahuan, lebih-lebih lagi ilmu tauhid, mengajar sifat 20, bukan erti ni semua, tak tahu. Ni tafsir macam saya bak ni tak erti. Kalau saya kata bodoh, marah. Kalau saya kata mereka ni tak erti, marah. Teruk. Sebagai contoh lebih terang, soalan kubur. Soalan kubur seperti mana faham Cina, India, Hindu, Yahudi, Majusi, selain daripada Islam, semua tanya alam kubur sana. Selepas mati. Ini tak logik. Oi, saya guna macam bahasa, oi. Tok guru, oi, ustaz, oi. Awak hang faham macam ni. Nak tanya dalam kubur tu siapa nak tanya? Malaikat. Tak apa. Saya nak bersetujulah sikit. Kenapa hidup balik? Tak apa hidup balik dalam cakap macam mana? Tempat tu sempit, ikat mulut, ikat kaki, ikat tangan, sombat semua. Kelayakan tanya pun tak betul. Kena buat satu tempat kerusi duduk, soal jawab. Baru sesuai. Hidup balik, buh nyawa, buh nafas, buh apa semua, siap pergi elok. Kaki isap okok, dia nak isap okok. Kenal saya pula suka aiskrim. Air malaikat tak ada ke aiskrim. Magnum, aiskrim Magnum. Bukan Magnum, aiskrim Magnum yang tu benar tu. Kamu nak Magnum yang sedap tu.
Kacau tak dia? Kena orang kaya pengikat kepala semua. Duduk atas kerusi. Kena tanya. Saya baru aja mati. Katalah saya mati penyakit penat. Orang penat macam mana? Dia mendapat. Amai balik tak penyakit tu kat saya? Malaikat duduk depan. Dia duduk. Dia nak tanya begini tangan. Nanti. Kalau saya cakap, nanti satu malaikat, aku penat. Hang tak tengok aku nak menapas pun susah. Aku penat. Hang jangan tukar-tukar aku. Aku penat. Dia duduk tunggu kita penat. Macam tu kau undang-undang. Ni saya bawa layari dah fikir. Kena pula orang tu mati terbakar. Hangus. Perhidup balik. Hangus itu. Boleh ke? Kena orang mati, kena bom hancur lebok. Orang mati kena langgang. Lori, bas, hancur. Semua selerak, tulang habis. Saya nampak tak logik. Tu, faham macam Cina, India, Hindu faham. Soalan kubur, dalam tanah. Semua pergi ke sana. Akhirat, pergi dalam tanah selepas mati. Jumpa Allah selepas mati. Ini tak logik. Apa guna Quran? Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil had. Dia bukan perkataan olok-olok betul-betul senang. Memang betul-betul original. Bukan senda-senda gurau cakap ni. Pasal apa ni pergi cakap di sana? Ini senda gurau ni mengapa? Berapa kali Allah Ta'ala buat kerja? Oh, akhirat di sana, alam akhirat. Di mana negeri tu? Padang mahsyar tu, di sana, di mana? Selepas kita mati. Timbang. Lepas tu, kira malaikat hisab. Quran kata cepat. Supaya kamu diberi balasan dengan segera. Dan diberi hisab dengan segera. Syari'ul hisab. Mana ada tunggu selepas mati baru hisab? Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Surah Ibrahim menjelas sempurnanya. Dalam surah Ibrahim ayat 48. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa tawsa wujuhahum humunar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi ni bumi lain gunung ada kuning pokok-pokok jambu tu ke bumi ni ke diganti? Tapi dia kata bumi diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga langit pun ganti. Ai wa banaina fawqakum, kami buat di atas kamu kukuh. Bila aku perosak aku perban langit tu. Sungguhlah ustaz ni saya kata bahlul lagi marah. Bodoh sungguh. Tak reti sungguh. Kiasan yang begitu mendalam, kiasan yang begitu sempurna, tak reti. Soalan kubur pun tak reti. Faham macam Cina, India, Hindu faham. Padang mahsyar pun faham macam Cina, Hindu faham. Agama lain faham. Di mana ni padang mahsyar ni? Oh, dia kata di sana. Cuba hang habaq sikit. Jangan bohong, hang ustaz habaq. Dia kata betul, hang habaq. Di sana di mana? Terlepas kita mati. Matahari sedengkai atas kepala. Oh, panas. Kedudukan tu di mana? Di padang mahsyar. Berpeluh sampai ke hidung. Bagaimana Nabi Adam? Dia ada baju seluar, pakaian semua ada. Orang lain telanjang. Ini apa undang-undang ni? Tunggu tu buat apa di padang mahsyar? Nak lalu titi siratal mustaqim. Titi siratal mustaqim tu kecil. Muak. Rambut belah 7. Cakap kias. Di mana? Oh, rambut belah 7. Tentu ramai-ramai duk ada beribu-ribu bertrilion-trilion manusia, takkan tak ada yang rajin bercakap.
Hai Adam. Kalau dia bersopan santun, Assalamualaikum Adam. Tapi dia telanjang, tak pakai baju. Adam seorang pakai baju. Tumpang tanya sikit. Bila nak lalu titi ni? Tunggulah. Sabarlah. Tunggu bila? Tunggu umat Nabi Muhammad mai. Umat Muhammad yang dapat syafaat pun. Lambat lagi. Cuba kan try tengok. Takkan tak pandai bercakap? Panas aku pun dah gaya. Cuba tak apa nak boleh lah. Panas nampak mendidih yang api naik. Lembu kambing tak berani lalu. Panas. Macam tu kan neraka? Faham ni macam tu kan neraka? Ni di mana ni? Tu kalang kabut nak lalu, cuba nak lalu lawan tanya. Lalu Nabi Sulaiman tikar terbang. Assalamualaikum, Adam. Waalaikumsalam. Nak pergi mana? Nak lintas titi siratal mustaqim, nak pergi minum air Kausar. Hang lega betul. Hang nasib tu yang lega. Ahli keluarga hang. Lepas hang hantar anak bini hang, mai angkut kami? Hai mana boleh. Tu hampa sendiri-sendirilah pi. Aku pun dapat hadiah daripada Allah Taala. Datang Nabi Lerih pula. Aku senang, tak payah lalu, aku tak reti lagi. Nabi Elias. Sungguh katunlah cerita ni, tuan-tuan. Kenapa hidup balik? Tak payah hidup nak lalu titi tu macam mana? Kena ada akal, kena ada mata, kena ada pendengaran. Hidup balik ada akal dan nafsu. Lapak tak? Lapak, nak minum, nak makan semua. Bernafsu tak? Udah nak rogo-rogo, nak bergaduh dan nak menikah lain pula di sana. Bila hidup balik, kena semayang tak? Kena puasa tak? Semua tu tak betul. Khayal yang seteruk-teruk khayal. Katun. Sungguhlah orang-orang ni tak faham. Perkataan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia tak faham. Wahai Allah kami, datangilah kepada kami. Atina, datanglah bawa kepada kami. Hasanah, kebaikan, kebajikan. Apa itu kebajikan? Tanya ustaz tak reti. Kalau saya kata lembu bakal dia marah. Apa dia ni? Rabbana atina ni apa dia? Wah, apa betul-betul ya apa dia Rabbana atina ni? Buat mail kat kami, hantar mail kami, datang kepada kami. Hasanah yang ada. Apa benda ni? Hujan ke? Nasi biryani ke? Bulan bintang ke? Tu ke hasanah? Macam tu orang Cina Hindu pun ada macam tu. Jangan merapu. Ni atina ni orang Islam je. Minta ni. Cina ini Hindu ke kafir Yahudi bukan kerti kata Rabbana atina, kerti ke minta macam tu? Ya tak tahu. Jadi bukan bulan bintang, bukan emas wang ringgit, bukan kayu, bukan napas, bukan nyawa. Jadi apa dia ni? Tolong jawab kalau tahu. Tolong abang. Apa dia ni? Minta datangilah kepada kami. Apa dia? Jangan kata kamu. Tanya ustaz pun tak tahu. Berdalih-dalih. Tanya lain, jawab lain. Lain. Iaitu didikan. Didikan. Murabbi daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendidik. Allah Ta'ala adakan peralatan perhubungan, iaitu apa dia? Nabi-nabi, rasul-rasul, mereka ini diberi bimbingan al-mutahid, pengetahuan yang cukup baik. Kami kemas kinikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul ini kalimah tauhid. Mereka akan datang kepada kamu, akan bawa kepada kamu hasanah. Apa hasanah itu? Kalimah tauhid. Kalimah tauhid lah. Akan mendidik kamu, menyelamatkan kamu dengan adanya kalimah tauhid sampai kepada Allah Ta'ala. Tu Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun minta sempurna. Bukan akhirat di sana tu. Ada huruf waw. Perkataan satu cakap orang putih,